Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Muzium Budaya Borneo BCM merekodkan lebih 360,000 pengunjung sepanjang tahun 2023 menjadikan jumlah kumulatif mencecah lebih 920,000 pengunjung sejak pembukaannya pada 9 Mac 2022. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia membuktikan muzium berjaya menjadi salah satu tarikan pelancongan yang harus dikunjungi di Sarawak. Selain menjadi tumpuan pelancong, BCM juga merupakan venue popular bagi pendidikan tidak formal dan menerima kunjungan golongan pelajar pelbagai peringkat. Tahun lepas saya difahamkan Jabatan Muzium telah juga berjaya mengatur agar pelajar-pelajar daripada institusi pengajian luar ataupun daripada luar negara dapat berkunjung. We have got visitation from National Yang Ming Chiao Tung University daripada Taiwan. We have got visitation from Universitas Muhammadiyah Pontianak and Crest Secondary School from Singapore. And apart from that, pelajar-pelajar lain yang kesemuanya berjumlah 11,430 orang yang telah berkunjung ke Jabatan Muzium ataupun Borneo Culture Museum. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam Apresiasi 2024 Jabatan Muzium Sarawak di sebuah hotel di sini pada malam Jumaat. Tambahnya, JMS terus aktif dalam usaha pengurusan khazanah di mana pelbagai kerja pemeliharaan berjaya dijalankan di 13 lokasi mempunyai monumen dan tapak bersejarah seluruh Sarawak. Antaranya adalah Clearing di Batang Tatau, Bintulu, Tiang Bendera Liu San Bang di Bauk, Kubu Charles di Kabong, Kubu Long Akah di Telang Usan dan Kubu Liok Mato di Ulu Baram. Berita di Miri, seramai 29 orang ketua kaum dari Dewan Undangan Negeri Dun Mulu iaitu kawasan Tutoh dan Puyuk Lubuk Nibung menerima sijil pelanjutan jawatan dalam program Libat Urus Ketua Masyarakat Ketua Kaum KMKK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di sebuah hotel di Miri pada Khamis. Objektif program ini antaranya mendedahkan KMKK dan setiausaha berkenaan tugas dan peranan mereka sebagai pemimpin di kampung. Hadir menyerahkan sijil pelantikan tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Bureau Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala. Menurut beliau, semua ketua kaum harus menjalankan tugas sebagai satu pasukan kerana sebagai penghubung kepada kerajaan. Katanya KMKK dan JKKK adalah sebahagian dari jentera kerajaan. Tugas yang diberikan adalah bagi memberikan kelebihan dan pencerahan tentang polisi dan kerajaan. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian penangguhan program Libat Urus KMKK dan JKKK Daerah Marudi pada Khamis. Program julung kali diadakan ini dihadiri seramai 152 orang yang terdiri daripada 12 orang ketua masyarakat, 76 ketua kaum dari Dun Marudi dan Dun Mulu bersama setiausaha kampung masing-masing. Antara pengisian program ialah ceramah berkenaan takbir urus KMKK di institusi kampung dan melibatkan proses kerja bersama pejabat daerah. Selain itu, turut diadakan kuis berkenaan kandungan ceramah bagi mengukuhkan kefahaman para peserta. Berita selanjutnya, Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong telah menyerahkan sumbangan geran daripada Kerajaan Sarawak kepada seramai 150 individu di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lawas pada Khamis. Penyerahan sumbangan telah disempurnakan oleh Datuk Henry bersama dengan penolong pegawai takbir Pejabat Daerah Lawas, Rohana Tuah, serta pegawai Immigration Lawas, Afendi Ahmad. Menurut Datuk Henry, ini merupakan sumbangan yang pertama untuk tahun ini daripada kerajaan bagi membantu menambah apa yang diperlukan oleh rakyat. Sejurus selepas itu, Datuk Henry turut berkesempatan melawat ke lokasi kebakaran di Banting, Jalan Kuala Lawas. Lawatan itu bertujuan memberi sokongan dan semangat kepada para anggota bomba yang bertugas beberapa hari ini untuk mengawal kebakaran tanah gambut kawasan Banting dari terus merebak. Kedatangan Datuk Henry di situ telah disambut para anggota bomba dan penyelamat, Polis Diraja Malaysia PDRM, anggota Pertahanan Awam Malaysia APM dan rela. Beliau kemudiannya diberi taklimat berkenaan maklumat kawasan, kebakaran serta proses
pemadaman kebakaran yang telah dilakukan sepanjang 4 hari kebakaran berlaku. Berikut pula peranan ibu bapa amat signifikan dalam memastikan pelibatan anak-anak muda dalam bidang sukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, dorongan dan sokongan yang berterusan kepada anak-anak akan lebih memotivasikan mereka untuk terus maju serta mencari potensi diri yang mampu membawa kepada kejayaan yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis penutupan pertandingan badminton tertutup bawah 17 tahun di Dewan Masyarakat Kampung Sileng Melayu pada petang Khamis. Ujarnya lagi, pertandingan seperti ini mampu mencungkil bakat-bakat baru dan terpendam dalam kalangan anak-anak muda khususnya semasa negara kita sedang giat mencari pelapis dalam bidang sukan. Seramai 31 pasangan regu telah menyertai pertandingan ini dengan 14 pasangan regu bagi kategori umur bawah 13 tahun dan 17 pasangan regu bagi kategori umur bawah 17 tahun. Bagi kategori bawah 17 tahun, ianya telah dimenangi Muhammad Amir Arsyaf Sepawi dan Zainul Mutakid Tahar. Manakala pertandingan bagi kategori umur bawah 14 tahun telah dimenangi Irfan Mukrik Muhi dan Max Lau Xiaoxian. Untuk makluman, pertandingan ini telah diadakan selama 3 hari bermula pada 20 Februari 2024. Laporan seterusnya, Yayasan Sarawak Malaysia Maritime Academy Sdn Bhd MMASB, Akademi Laut Malaysia Alam dan Universiti Teknologi Sarawak UTS memeterai persefahaman MOU bagi menyokong kecemerlangan pendidikan maritim di Malaysia Timur, Borneo. Pengarah Yayasan Sarawak Melsal Abang Rosli berkata, MOU tersebut telah membuka ruang dan peluang untuk terus mencapai kemajuan dan kemakmuran. Katanya, MOU bukan sekadar sekeping kertas, sebaliknya ia melambangkan komitmen kerjasama, inovasi dan bersama pertumbuhan. Melalui perkongsian seperti ini, kita telah membuka jalan untuk kemajuan dan kemakmuran. Kerjasama ini adalah bukti kepada visi dan nilai yang boleh dikongsi bersama dan yakin bahawa bersama-sama akan mencapai kejayaan yang luar biasa. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Jumaat. Mersal menandatangani bagi pihak Yayasan Sarawak manakala MMASB diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Edi Ahmad Kozali. Manakala MOU di antara UTS dan Alam pula telah ditandatangani Timbalan Naib Chancellor Akademi UTS Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Syahril Osman dan Ketua Eksekutif Alam Dr. Hamdan Suhaimi. Dalam pada itu, Edi Ahmad Kozali menzahirkan rasa gembira kerana berpeluang untuk bergabung tenaga dengan Yayasan Sarawak dan UTS. Perkongsian ini bukan sahaja menandakan cita-cita kita bersama untuk memupuk tenaga kerja maritim yang mahir dan memandu inovasi dalam sektor maritim khususnya di Malaysia Timur, tetapi juga sejajar dengan perjalanan transformasi alam untuk menjadi universiti maritim pilihan di Asia, katanya. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan majlis makan malam apresiasi 2024 Jabatan Muzium Sarawak di sebuah hotel di Kuching pada malam Jumaat. #Salam Informasi Rakyat, Salam KAS.